الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sama berhimpun pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada hadis. Sambungan daripada yang sebelumnya kita dah bincangkan sikit kan, iaitu tajuk kita dosa-dosa lisan. Saya buat nota. Pada nota ni bahagian satu, dia ada sampai 5 bahagian dia. Bahagian yang seterusnya lebih khusus kepada dosa-dosa tertentu tentang lisan. Dengan tema hadis yang pendek ni. Ini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Jadi kalau tengok dalam nota ni, nombor ini nota kaki lah. Satu kan, di mana nota dia ni hadis di mana saya ambil daripada At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir, nombor 243 10. Jadi ini kena buka kitab ni lah. Hadis ni tak ada dalam kitab-kitab besar yang lain, Sahih Bukhari, tapi dia ada dalam Tabrani. Baik. Jadi hadis daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Aktsaru khataya ibni Adam fi lisan. Nampak? Itu besar kan? Pendek, senang ingat. Kenapa kadang-kadang dia jawami satu kalimah yang Nabi buat ringkas, tapi supaya ia pesan yang besar kepada kita, dalam mana pada kita nak menggunakan lidah kita. Ingatlah hadis ini yang pendek ini, iaitu Nabi kata aktsaru khataya. Apa aksaru? Banyak. Aksar paling banyak. Kalau kasru, kasir, kabir tu sah. Kalau kasroh tu, kasir tu, kasru tu maknanya banyak aja. Tapi kalau ada hamzah depan, apa makna dia? Paling banyak ataupun kebanyakan. Tapi maksud juga ni isim tamdil lah. Tapi saya terjemah lebih santai lah, kebanyakan. Maksudnya juga paling banyak. Okey, paling banyak. Khataya apa? Kesalahan. Kesalahan ataupun dosa. Kesalahan atau dosa. Khataya lebih kepada pertama level dia, kita cakap kesilapan dulu. Khataya ni. Tapi kalau dia buat terus, jadi dosa. Buat lagi, jadi dosa besar. Macam tu khataya. Masuk kesalahan ni, itu khataya maknanya dosa yang bermula daripada kesilapan dulu. Tersilap biasa. Ramai orang tersilap, tapi bukan maknanya itu satu dosa lagi kan. Silap tu silap, dia betul kan lah. Tak sedar perbuatan tu salah dalam keadaan jahil. Tapi bila diteruskan lagi, kesilapan tu menjadi dosa. Itu Nabi tak guna aksaru junub. Aksaru junub dosa, memang dosa lah. Tapi ini belum dia boleh jadi dosa. Ramai kita tersilap dengan lidah. Itu nak digambarkan lah. Ini aksaru paling banyak kesilapan daripada siapa? Ibni Adam, anak Adam. Pada fi lisani. Fi lisani, pada lidahnya. Baik. Ini tema hadis ini. Jadi semua perbincangan yang ada dalam ini bertunjangkan hadis ini. Bertunjangkan hadis ini Baik. Lisan ni nikmat, ini kita telah bincangkan. Nikmat lisan. Ya, ini kita nak pergi kepada tajuk pembahagian dosa lisan.
ada dalam tu pembahagian dosa lisan. Yang lain boleh baca lah tentang hikmat lisan. Lisan mempunyai dua mata, iaitu dia serampang dua mata. Okay. Dan pembahagian dosa lisan. Jadi Abu Ali Ad-Daqaq, seorang ulama yang wafat pada 412 Hijrah, kata Inlash. Ha? Inlash. Oh, nampak. Nampak kata dia. Nampak Al-mutakallimu bil batil. Al-mutakallim, orang-orang yang bercakap. Orang-orang yang bercakap bil batil, dengan kebatilan. Orang-orang yang bercakap dengan sesuatu yang batil, dia cakap benda tipu. Batil ni maknanya juga palsu, tipu. Luas, nanti kita bincang satu tajuk kazab. Dia disebut dia adalah syaitanun nadiq. Dia adalah syaitan yang bercakap. Sebab itu dalam surah An-Nas, syaitan ada dua. Minal jinnati wan nas. Ada kalangan jin dan manusia. Siapa yang suka cakap tipu, suka cakap bohong, sama ada nak buat lawak, nak senangkan hati orang dengan berbohong, itu nama dia apa? Syaitanun nadiq. Sebab itu kita kena hati-hati. Buat lawak jangan tipu, buat lawak betul lah. Kan? Jadi buat lawak nak faham orang adalah kepalsuan. Itu satu kesalahan besar sebenarnya. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dia dah terlalu berleluasa. Disebut syaitan yang bercakap. Nanti. Dan satu lagi, Wah ni apa? Maknanya menunjukkan ada lagi satu maratib tertib. As-sakit apa? Bukan sakit lah, sukut. Maknanya diam. Jadi kalau murid-murid bisik kat sekolah dulu kata uskut. Uskutu. Maknanya apa? Diam. Sila diam. Diamlah kamu. Jadi wasakitu, dan orang yang diam anil haq, daripada hak, kebenaran. Jadi dia berlawan lah. Dia pula tadi orang cakap tipu, dia pula diam. Dia juga apa? Syaitan juga. Afras. Syaitan apa? Afras maknanya bisu. Syaitan bisu. Jadi dua golongan yang dikelaskan oleh Abu Ali. Jadi disebutkan orang yang bicara dengan kebatilan adalah syaitan yang berbicara, sedangkan orang yang mendiamkan diri dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Jadi kesalahan lisan terbagi kepada dua. Bicara dengan hal yang batil dan berdiam diri daripada menyatakan kebenaran. Ini saya buat. Tengok dalam ayat ni ada 693 kan. Ini nombor apa? 6. Nombor surah 93 ayat ya. Cuba kita tengok pada ayat yang pertama, surah 6 ayat 93. Yang paling besar, lisan yang paling besar. Surah 6 ayat 93. Kita baca ayat ni. Muka surah berapa? 139. 139. Ini ada muka surat. Ini kok dia tak ikut besar. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن
من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Waman azlamu. Waman azlamu nampak? Who dan siapakah azlamu? Tapi tengok dalam ayat ni, dia buat more unjust. Ada more mana apa? Paling, lebih. Sebab apa? Tengok ada hamzah depan. Kalau zalam, zalimun atau zalamun, zalim, zaliman. Zalimun, orang yang zalim. Azlamun, yang paling zalim. Jadi di sini, siapakah yang paling zalim daripada yang zalim? Paling zalim daripada yang zalim. Mimman, daripada orang yang iftara. Apa iftara? Invent, maknanya apa? Invention, invent apa? Cipta satu lah, buat baru, mengada-adakan sesuatu yang tiada. Yang mengada-adakan Allah ke atas Allah kadiban, satu pendustaan. Atau qala, dia berkata, telah berkata oleh dia telah berkata, semua boleh. Uhiya, inspired, maknanya telah diwahyukan. Telah diwahyukan ilayya, kepadaku. Jadi aku dapat ilham, dapat sesuatu. Itu pertama. Jadi ingatlah prima. Pertama kata dia, pertama iftara 'ala Allah kadziban. Ni adakan kata Allah dusta. Kedua dia cakap aku dapat sesuatu ayu. Dan yang ketiga walam sedangkan walam yuha ilai, sedangkan tiada apa-apa pun yang dia dapat, melainkan bukan Allah bagi pun, mungkin syaitan yang bagi. Cakap kat dia sesuatu pun daripada Allah tak ada. Waman, yang ketiga waman qala sa'unzila mislama anzalallah, dan orang yang dia cakap apa ni, nanti aku akan diturunkan yang sama dengan apa yang Allah turunkan. Kita boleh buat sesuatu yang sama macam yang Allah bagi. Kita boleh buat hukum yang sama, lebih baik daripada apa yang Allah bagi. Faham? Kita boleh buat panduan yang sama, lebih baik daripada apa yang Allah bagi. Sama. 3 kesalahan. Apa pertama? Mengada-adakan pendustaan ke atas Allah secara umum. Yang kedua, menyatakan yang lebih lagi, menyatakan dia dapat satu keistimewaan Allah yang bagi dia, boleh tambah sesuatu. Sedangkan tak ada dah terbuka dah. Siapa yang Allah bagi last wahyu? Nabi Muhammad SAW saja. Tak ada dah. Tak boleh dah syariat baru ke apa ke, tak ada. Mimpi ke apa, tiba-tiba boleh buat syariat baru, tak ada. Ini termasuk mimpi sekali. Sebab apa? Antara bentuk Nabi dapat wahyu, antaranya apa? Dan juga mimpi pun ada. Dan yang ketiga, dia cakap seolah
dapat sesuatu yang sama macam apa yang Allah turunkan. Okey. Jadi ini disebut orang-orang yang zalim. Walau tara idz zalimun, dan kalau nak engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil maut, ketika saat nak mati, siksa nak mati, dalam keadaan malaikat basitu aidihim, apa ni, paksa dia pukul untuk keluarkan roh dia dengan akhriju anfusakum, dengan menyatakan keluarkan roh kamu sekarang. Itu maksud dia ayat ni. Ni orang-orang yang ingkar, yang kafir ni, roh dia tidak mau keluar. Sebab tu dia sakit. Umpama kita baling satu benang, kawasan benang ni kan. Jadi kita baling satu, apa kita panggil, pokok apa yang ada duri-duri ke kan. Lalu terletak dekat kabu kat benang tu kan. Nak cabut macam mana? Melekat-lekat lah. Betul tak? Jadi kita pun malaikat dia akan rentap. Jadi mesti ada tercampur sekali dengan rambut-rambut di benang tu sekali. Begitulah nyawa yang ingkar dengan Allah ni. Dan manusia terpaksa pukul dia. Sebab apa? Dia tak nak keluar, dia dah tahu dah ini. Sebab tu dah seksa. Tapi ini baik kan? Jadi orang akan kita dapat. Tapi dia tengok okey ni mati tenang, ni mati semua kan? Itu kita nampak macam kita. Ini ni cerita baik. Dia dalam satu hari yang panjang, malaikat menyebutkan cerita tentang macam mana dua jenis malaikat yang mencabut nyawa. Wan nasyita tinashta. Dalam ayat tu wan nazi'at, itu yang mencabut dengan kerah. Inilah antaranya dia masa pukul dan akhirnya dia rentak. Manakala orang yang beriman, dia akan keluar macam air keluar dari cerik. Contohnya air tinggal sikit dalam cerik, roh kita dah tidak keluar, tinggal setitik je air dalam tu. Jadi kita tuang tu, air tu tak ada keluar kan, tapi akhirnya melirik, dia keluar bintik tu. Itulah orang beriman akan diambil roh dia dengan lembut, selembut itu. Bahawa air setitik nak keluar daripada cerik tu, dia akan ambil. Tapi bagi orang-orang yang ingkar, macam ni itu gambaran dia. Baik, al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang penuh penghinaan. Bima kuntum, disebabkan dulunya kamu berkata. Nampak? Dia ayat ni cerita tentang apa cerita tadi tu. Semua yang design. Dia cakap tentang Allah, dia tipu. Dia kata ini Allah suruh, dia kata ini Allah suruh, ini Allah suruh, tapi sebenarnya bukan pun. Dan seterusnya dia kata dia dapat sesuatu yang orang lain tak dapat. Dan juga seterusnya dia kata dia dapat sama je, macam Quran juga dia sama dia sama. Jadi semua kesalahan lisan dalam ayat ni. Kuntum taqulu 'ala Allahi ghairil haq. Kamu cakap kata Allah tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Baik. Jadi di sini ayat ni kalau tengok antaranya kisah-kisah berkaitan dengan ayat ni tentang nabi-nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab, nabi-nabi dari di tempat disebut Yamamah. Ni Nabi Muhammad ni nabi yang mana? Terakhirlah khatamun nabi, penutup para nabi dan rasul. Maka tiada ada lagi nabi selepas ditabalkan bagi dia jadi nabi dan rasul. Tiada lagi nabi selepas. Bukan selepas baginda mati, wafat. Kata-kata kalau kita kata selepas baginda wafat, tiada lagi nabi. Maknanya Musailamah tu betul lah. Sebab Musailamah tu dia kata dia nabi bukan masa nabi wafat, masa nabi masih hidup. Jadi ingat, masa nabi hidup dah ada nabi masuk, dah ada pengikut pun. Bayangkan ketika nabi hidup, Nabi Muhammad ada pun, ada orang boleh jadi nabi, orang ikut dia juga. Apatah lagi lepas nabi tak ada. Cuba bayangkan. Jangan ingat nabi-nabi palsu ni sekarang ni baru ada, tak. Zaman nabi pun dah ada 4 orang yang mengaku jadi nabi, dah ada pengikut lagi. Bayangkan, dia kata kami ni nabi yang kecil-kecil. Dia bukan maknanya dia nafikan kenabian Nabi Muhammad. Macam Musailamah, dia tak nafikan kenabian Nabi Muhammad tu.
Nabi tu dia bahagian dia bahagian dia. Kita dapat sikit part. Saya pun Nabi, dia pun Nabi. Mana boleh tak ada masalah. Faham? Macam tu. Bayangkan. Jadi dia ada bahagian sikit dan Nabi pun bahagian dia. Inilah masalah. Jadi berlaku bila? 1400 tahun lagi dah berlaku dah benda ni. Bila? Bukan masa Nabi wafat, baru muncul. Tak. Masa Nabi ada lagi dah ada manusia tu. Bayangkan lepas Nabi wafat. Tak tahu berapa ribu dah memang boleh jadi Nabi. Okey. Itu antara kisah. Dan ini paling besar lah, musuh lisan. Yang paling berbahaya sekali kan apa? Ia merosakkan semua. Seterusnya, berbicara hal batil lagi. Tengok surah 31 ayat 6 pula. Ayat 6. Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. ومن الناس من يشتري لهو الحديث سبيل أولئك لهم عذاب مهين. Wa minan nas, dan ada daripada kalangan manusia, may yashtari, orang yang dia purchase, maknanya apa? Beli. Ishtara boleh jadi kat mana beli ataupun dia cakap change, tukar. Mempergunakan, membeli atau menukar. Menukar, membeli ataupun menukar. Maknanya dia lahwa apa? Apa sia-sia? Kita pun kadang sia-sia. Apa sia-sia? Dia ada istilah dia. Istilah dia. Penting ni tahu makna ni. Lahun ni maknanya asyaghlu an muhimmatil umur. Asyaghlu an muhimmatil umur. Itu makna lahun. Asyaghlu apa?
Syaghlub apa? Syagul ni maknanya menyibukkan, kesibukan. Sibuk daripada perkara urusan yang lebih penting, yang penting. Jadi dia sibuk, urusan ni tak penting, tapi dia sibuk. Urusan dia lebih daripada urusan yang apa? Penting. Itu maksudnya lahun. Okey. Ya, umur tu urusan. Ya, kesibukan daripada yang paling mustahak daripada urusan-urusan. Jadi urusan mustahak tapi dia sibuk kat yang lain, itu namanya lahun. Bila seorang itu dia akhirnya tersibukkan dirinya terpaksa, sedangkan sebenarnya ada yang lebih penting daripada itu, maka ini namanya lahun sebenarnya. Lahun. Jadi dalam ayat ini dia fokus kepada al-hadis. Al-hadis maksudnya perkataan, ucapan. Jadi di sini dalam bahasa Inggeris dia pun boleh tepat juga. Apa dia? Kata ni? Tales sebenarnya. Dongeng ke cerita apa ke dia sibuk. Dia dah faham dalam mana dia. Dia sebut sia-sia ini ya. Urusan kita kat dunia ni, urusan mana yang penting? Kita ni dengan dunia dengan akhirat, urusan mana lebih penting? Akhirat, itu kan. Ilmu kita, ilmu dunia dengan akhirat, ilmu mana lebih penting? Akhirat. Hidup kita dengan mati kita, mana lebih penting? Mati, bukan hidup. Betul tak? Jadi nama ibadat dan kita lahun sebenarnya. Kalau kita faham maksud lahun itu, kita sedang sibukkan urusan mana? Lahun lah tu. Faham tak? Tengok TV, tengok kita tadi, walaupun tengok sejam drama, episod, dengan banyak benda yang penting. Apa dia? Firman Allah ni banyak tak tahu lagi. Mana penting? Ada apa salah Ustaz nak seronok juga? Ya ke? Kamu nak layan seronok kamu dengan ketakutan kamu dalam buku, mana penting? Aku fikir kan, nak layan dalam kita seronok sekali-sekala, sejam sikit je. Ya ke? Kan? Ini kita saya kata paling minimum lah, bukan sejam pun. Kan? Nak layan itu, kehendak kita yang itu, dengan nanti waktu kita nanti lepas dalam penting lebih panjang dari umur sekarang, mana penting? Satu lagi, Nabi sebut dalam hadis ni, baca hadis Nabi sebutkan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu zalik. A'mal maknanya apa? Jamak kepada umur lah. A'maru umur umat aku baina sittin, di antara sittin 60 wa sab'in 70. Umur umat aku anggaran di antara 60 hingga 70. Kan? Ini 60 hingga 70.
Wa aqallu dan amat sikit. Qalil, sikit. Qalil, sikit. Amat sikit orang yang yajuz. Yajuz ni maknanya melebihi, melepasi, menyeberangi, melepasi daripada 70. Sangat sikit orang yang lepas 70. Adalah, kita pun dengar masih lagi ada kan. Tapi kalau nak bandingkan semua, ramai, lagi lebih sikit. Lebih ramai yang mati sebelum pun. Jadi mana penting umur kita yang 60-70 tahun ni untuk digunakan menurut keinginan sendiri, ataupun umur lepas 60-70. Lepas 60-70 umur kita ada lagi. Umur kita berapa tahun pula? Dalam kubur, umur orang dalam kubur berapa tahun dah? Ada tak orang ada umur dalam kubur dia dah makan 1000 tahun? Cuba fikir, umur itu kita nak selesa ni. Sebab kubur ni dua tempat je, apa dia? Apa dia? Riyadul Jannah, taman syurga, ataupun Farid. Nah, lubang neraka. Mana satu? Umur dia sekarang sama ada dua je. Jadi dah duk fikir nak layan sangat umur 60-70 dengan umur yang infinity ni. Mana yang kena fikir, umur mana dah kena penting? Ni dulu. Lepas ni ada lagi umur Kak Masya berapa tahun pula? 50 tahun. Umur ni kan nak kena fikir. Umur yang panjang ini hasil daripada umur yang pendek ni lah. Faham? Umur yang panjang ni, kebaikan dapat di sini hasil daripada yang pendek lah. Kenapa dia nak layan sangat? Alah sikit je, sikit sekala je, kenapa dia nak layan sangat? Faham? Sebab apa? Dah kena apa? Dahulu. Ni, sibuk dengan yang ini. Dia sebetulnya ini muhimmatil umur ini. Umur yang lebih penting kat sini. Dia duduk fikir yang sini kan. Dia sibuk dengan yang tu. Nampak tak? Boleh faham? Jadi wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis. Jadi antaranya apa? Ucapan kata-kata manusia ni, iaitu hadis yang mana menyibukkan diri sehingga dia tidak sibuk dengan perintah-perintah Allah. Dia lebih utamakan selain itu. Jadi dia sibuk sampai dia sanggup membeli, dia sanggup membeli lahwal hadis tersebut liyudilla an sabilillah, supaya dapat menyesatkan daripada jalan Allah dirinya sendiri dan juga orang di sekelilingnya. Bighairi ilmi, tanpa ilmu. Wa yattakhidha huzwa, dan menjadikan apa ni? Ayat-ayat Allah. Menjadikan ayat-ayat Allah ni Quran sebagai olok-olokan. Okey? Olok-olokan, mainan. Ulaika lahum azabun muhin. Mereka itu akan ditimpa dengan azab yang sungguh menghinakan. Jadi kalau orang yang dia akhirnya dia dijadikan agama ni apa? Huzuan. Akhirnya agama kita jadi tak serius. Cerita pasal azab neraka ke, cerita pasal akhirat lebih kecil pada pandangan mata dia berbanding dengan ketakutan kat dunia. Covid lebih ditakuti daripada azab Allah. Contohnya ini ni juga satu kesalahan lisan. Antaranya membeli. Antaranya apa ni? Sebab tu ulama kata lahwal hadis. Apa makna lahwal hadis ni? Digabung pula lahwal hadis. Jadi sesuatu benda, kata Ibnu Mas'ud, ini disumpah, ini lagu dia kata, zaman dia. Lagu ini masukkan Ibnu Mas'ud apa? Syair-syair Arab tentang wanita, puja-puja wanita situ. Faham? Yang kosong, lagu yang kosong saja bagi dia, tapi dengan suara yang lelaki yang guna atau tu. Tapi hari ini lebih lagi lah dengan ada alatnya. Betul kan? Tetapi bila zaman kita ni dia lebih luas lagi. Apa dia? Lahwal hadis. Prinsip dia ni je. Sibuk daripada urusan lebih penting. Menyebabkan kita sibuk daripada urusan lebih penting. Contohnya ucapan-ucapan tu, benda yang kita dengar ni menyibuk kita lagi seronok yang itu, sibuk yang itu, sehingga yang lebih penting itu Quran kita terhindar. Itu nama dia lahwal. Faham? Apa hari ni?
Banyaklah kan. Diri kita lah dalam tu semua apa saja, ada saja pembaharuan sehingga kita terhindar daripada mendengar Quran dan bahkan fahaman lagi lah. Ini disebut lawa hari lebih lah. Hari ni kalau orang muda gadgetnya, gamesnya, betul tak? Game kita tengok dia sibuk. Contohnya yang mudah sekali, cikgu belajar online kan. Dia ada 2 gadget kat kepala dia, kat depan dia. Cikgu nampak dia pandang macam cikgu, tapi dia tengah pandang dia main game sebelah. Nampak budak ni panggil dia tak dengar, bergaku je. Lain-lain tak kira lah cikgu. Betul tak? Sebenarnya urusan dia lebih penting dengan yang sekarang. Nampak tak, dia lakuan juga kepada urusan yang lebih penting. Itu sama juga lah. Tak ada apa-apa kan. Ini kadang-kadang main isu lah yang berlaku. Jadi nak memperkuatkan ni apa dia, kena ada kejujuran. Itu sebab tu dah hilang integriti. Yang mana nak bina amanah ni mesti daripada Al-Amin, Rasulul Amin, iaitu Quran lah. Kalau dia percaya, dia beriman kepada umur yang ini kan, dia yakin iman ini, dia takkan buat benda-benda tu. Hidup dia dalam penuh dengan amanah ni. Okey. Ni kesalahan yang bisa antara contoh. Di surah 41 ayat 26 ni, tak apalah kita skip. Yang ini kita tentang orang-orang kafir yang mana dia sengaja juga menyibukkan kita dengan ucapan-ucapan yang memperdayakan kita sehingga kita sibuk dengan hal tersebut. Yang seterusnya berdiam daripada menyatakan kebenaran. Okey, jadi kita tengok terus dalam surah 217. 217 yang lain tu bolehlah buka kan. Saya nak buat apa dah? Nak terus kita nanti. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaik ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina yaktum, sesungguhnya orang-orang yang yaktum. Katam ni maknanya sembunyi ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah, apa yang Allah telah turunkan. Apa ni? Iaitu Quran. Dari yang lain yang Allah turunkan, dua saja yang Allah turunkan rezeki, iaitu antaranya hujan dan Al-Quran. Dan dalam Quran menyebut anzalallah, antaranya dua saja, iaitu Quran dengan hujan. Itu digambarkan juga Quran ini adalah apa? Hati kita ni, manusia ni yang tak ada Quran macam tanah yang kering kontang hati. Quran ni umpama air yang menyirami hati itu jadi hidup. Ini kan juga hujan yang turun dari langit ni, tanah yang kering kontang dengan hujan itu tanah jadi subur, tumpuk. Begitulah Quran ni juga adalah hati manusia. Dia hujan menyuburkan jasad, Al-Quran menyuburkan hati yang mati. Quran menyuburkan tanah yang mati. Hujan menyuburkan tanah yang mati dan Al-Quran menyuburkan hati yang mati. Tapi belum tentu lagi ya. Sebab apa? Tanah pun ada macam jenis. Kan? Kita Nabi sebut hari yang satu hari panjang, kita nak jadi hati yang mana? Jadilah hati yang tanah yang menyerap air tersebut, menyimpan air.
Ada juga tanah yang mana dia tampung air jadi selut, jadi kan tak serap. Ada juga yang tanah tu memang sakit, hujan macam mana pun tak tumbuh-tumbuh juga. Ni jadilah hati yang mana tanah yang menyerap air tersebut. Baik. Jadi ada sebahagian manusia yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab. Kerana apa? Wa yashtaru bihi, sama tak macam ayat tadi. Tadi wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Nampak? Disambung apa? Bayar bulanan. Betul? Netflix ke apa lagi? Hidup dia tadi sebenarnya bebas, tak sibuk dah. Dia pergi buat itu langgan untuk sibukkan diri dengan apa? Sesuatu yang tak penting. Dia sambung beli. Betul tak? Betul tak? Sambung beli. Keluarlah macam-macam Netflix, Netflix-nya apa lagi lah, semua lah. Kan? Banyak lagi dalam hal ini hidayah dan hadiah daripada Allah dia tak perhatikan pun, tak ada lagi. Tapi dia masih nak sibukkan lagi dengan hal yang nampak? Itulah huwa nama dia. Baik. Di ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Bimbanglah ayat ni. Mereka itu tidak lain mereka sedang masukkan dalam perut mereka api. Sedang makan api. Tadi bila ini Allah sebut ayat ni untuk yukhawifu ibadi, untuk menakutkan hamba-hambanya. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan pedulikan dia, tak nak cakap pun dengan dia pada hari dia dibangkitkan, hari kiamat. Saat dia dibangkit, kan, kita nakkan perhatian dia seperti apa? Allah lah ketika saat itu nanti nak perhatian daripada Allah. Dan dalam keadaan penuh dengan kesakitan nanti bangkit ni, kan. Tengok hari itu ada yang perlu sampai ke Pulali dan sampai sini. Semua yang perlukan pertolongan yang paling besar saat itulah nanti. Tapi bayangkan Allah tak pedulikan dia. Allah. Dan nak bicara pun dengan dia. Sebab itu ahli neraka nanti ketika ada saatnya ahli neraka dalam ayat lain dia minta tolonglah ringankan sedikit azab, bagi air sikit. Pertanyaan ini malaikat dengar. Tapi pertanyaan ni jawapan dia bila 1000 tahun lepas tu baru jawab. Kita minta apa, tolong jalan, betulkan jalan ni ke, kan? Tapi bila setahun lepas baru rasa selesa dah. Kan? Macam itu juga bayangkan orang-orang yang nanti ni sakit ni, dia minta ni tolonglah, kan? Jawapan dia nanti bila ribuan tahun lepas tu baru jawapan dia sampai pada dia. Ini yang nak selesa dulu. Tapi jawapan dia bukan yang positif, jawapan dia apa? Tak ada. Tak dapat diterima. Permintaan kamu ni tak diterima. Bayangkan, dah lah selesa tunggu jawapan. Macam tu. Okey. Jadi wala yuzakkim, dan tidaklah dia akan dibersihkan. Walahum azabun azim, dan mereka ini dapat siksaan yang amat pedih. Jadi ini orang-orang yang apa? Syaitanul akhras juga disembunyikan kebenaran dia. Baik. Habis dah dekat situ. Ni boleh tengok dalam yang lain. Jadi sepatutnya manusia ni apa? Kena sebarkan kebenaran, sebarkan Quran ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ancaman lisan. Jadi lisan mudah menggelincirkan manusia kepada dosa. Mudah menggelincirkan macam mana? Tengok dalam hadis ni. Ini dalam hadis saya Muaz. Baik, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ma aktsaru ma yubtilun nas? Adakah anda, tahukah kamu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Apakah perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Habis politik.
Apa saya tak ni? Okey tak. Dia qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, kata mereka Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa in aktsaru ma yusilun nas sunnah. Nabi jawab. Nabi tanya, "Tahukah kamu apakah perkara yang paling banyak masuk menyebabkan manusia masuk neraka?" Lalu sahabat jawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Itu adalah akhlak sikap pada sahabat. Fa in aktsaru ma yusilun nas sunnah. Maka sesungguhnya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah disebutkan Al-Ajwafan. Al-Ajwafan, dua rongga. Al-Faraj, iaitu kemaluan, wal-famu, dan juga mulut, iaitu kemaluan dan mulut. Okay. Lalu Nabi sebut lagi, faqala atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nas fil jannah. Apakah yang paling banyak, perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam syurga? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sama juga. Lalu Nabi bersabda, fa inna aktsaru ma yudkhilun nas fil jannah taqwallah wa husnul khuluqi. Yang paling banyak menyebabkan manusia dapat masuk syurga ialah dia takwa. Dia menjaga, berhati-hati. Dia nak cakap, dia tahan mulut. Dia diam. Dia rasa, walaupun dia rasa macam bagus. Kadang-kadang tu macam tu. Banyak juga perkara yang kita sangka baik, tapi kita tahan dulu sebelum nak teruskan. Sebab itulah para ulama ni nak menulis kitab ni, antaranya Syafi'i semua, dia buat apa? Dia buat solat ni, antaranya semua orang tu dia minta. Yang yakin barulah dia. Sebab tu ada juga ulama yang tulis kitab, lepas tu dia biar kitab dia, campak kitab dia sebab lain. Dia tengok kalau hilang ke apa ke kan, biar je. Tapi ni dia ambil balik akhirnya. Punya pula dia bimbang ni, apa yang dia cakap ni dalam ni menjadi sesuatu yang baik atau buruk untuk diri dia dan orang lain. Apatah lagi kita ni hari ni apa? Media sosial ni, kan? Main share je. Tak tahu akibat apa yang bakal berlaku daripada apa yang kita buat. Sebab itu kita kena hati-hati. Okay. Ni yang berapa ni? Ini pertama penyebab masuk mudah membincangkan manusia. Yang kedua, menjadi asbab kemurkaan Allah. Bisa menjadi asbab kemurkaan Allah. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihat orang apa, kita pun nampak dia ni memang Allah tak suka dia ni lah. Dia ni buat Rasul. Kita pun cakap orang tu lah. Yang sedang cakap tu, sesilat Allah lebih murka dengan apa yang cakap. Barangkali dosa dia cakap dengan orang tu, memang orang tu buat perkara buruk. Orang ni jahat kan. Dia tak tahu yang dia cakap tu Allah lebih murka dengan perkataan dia berbanding dengan orang tu. Allah murka dengan orang tu mungkin, tapi dia tu lebih murka, Allah murka apa yang keluar dari lidah dia. Itu kita kena sedar sebelum cakap dengan orang. Nak cakap pasal orang, sedarlah. Sesilat yang kamu cakap tu, kamu lu kata orang ni, dia ni laknat Allah kat dia lah. Contoh lah kan. Yang cakap tu lagi teruk laknat Allah kat dia. Sebab tu kita kena jaga mulut kita, hati-hati. Jadi sebab tu Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis ni, wa inna la'abda, wa inna la'abda, dan semuanya seorang hamba itu la yatakallamu, benar-benar dia akan bercakap dengan satu kalimah min safatillah, yang mana kalimah itu termasuk daripada kemurkaan Allah. Kalimah yang dekat ni menyebabkan Allah murka. La yulqi laha bala, dia tidak anggap pun ini satu benda yang berat. Dia rasa macam alah ni tak datangkan apa-apa pun. Yahwi biha fi jahannam, menyebabkan dia dimasukkan dalam syurga. Kalimah itu menyebabkan dia lemparkan dalam neraka jahannam. Baik. Seterusnya yang ketiga, menjadi sebab rosaknya amal soleh yang lain. Ini pun bahaya kan. Pertama, menyebabkan tergelincir dia buat baik tadi. Tapi dengan lidahnya menggelincirkan dia kepada keburukan, kepada akhirnya masuk dalam dosa yang besar.
Dalam hadis ni Nabi sebutkan ala ukhbiruka bimalaki dalik kulli. Ni hadis ni panjang sebenarnya. Hari ni cerita tentang akhirat hari ni sebelum cerita berkenaan dengan amalan-amalan lain, amalan-amalan besar, solat, haji, semua sekali. Disebut ini semua adalah solat-solat amalan yang besar. Semua rukun yang ada kita buat. Lalu Nabi sebutkan ala ukhbiruka bimalaki dalik. Maukah aku beritahukan kepada kamu apakah penghulu kepada semua amalan itu? Kepala dia. Bimalaki ni maknanya pemilik seluruh amalan tadi. Qultu bala ya Nabi Allah. Lalu aku menjawab Muaz bin Jabal, Muaz menjawab, aku menjawab bala ya Nabi Allah. Mahu wahai Nabi Allah. Qala, lalu Nabi menyebutkan kepada Muaz, qala fa'akhadha bi lisanihi. Qala, lalu Nabi memegang lisan. Memegang sambil cakap. Ni. Kuffa alaika hadha. Jaga ini. Jaga ni dia kata Muaz. Nabi ni antaranya Nabi pernah buncing anak kecil. Antaranya Muaz bin Jabal, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sebagainya. 30 sahabat yang rasa bangga dengan diri dia. Dia kata apa? Aku pernah naik unta dengan Nabi. Kawan ni pun kata aku pun pernah. Semuanya kawan dia pernah. Dia bangga naik. Nabi pernah. Antaranya 30 sahabat Nabi pernah naik. Nabi ni seorang yang macam kita orang tua naik motor bawa. Ini lah Nabi suka sesaja bawa, dia nak bawa jalan. Sambil jalan Nabi dah sihat. Antaranya Muaz ni, Nabi tengah jalan Nabi dah sihat. Wahai Muaz, aku sayang kat kau. Nak tak aku ajar satu? Dia. Antaranya ni sahabat-sahabat yang kecil-kecil ni dapat satu ilmu khusus dari Nabi. Antaranya Muaz ni. Orang lain tak tahu dia ni antara Nabi dengan Muaz dia ada ni. Kalau dia tak sampai kita pun tak tahu. Dia sabut. Begitu tingginya mereka ni nilai anak-anak kecil ni zaman Nabi ni. Hadis-hadis yang mereka simpan ni sampai kat umat, gunakan faedah yang besar. Jadi dia kata jagalah ini, iaitu bila faqultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Faqala taqilas ka ummuk ya Muaz. Jadi Muaz tanya, adakah sesungguhnya kami kita ni akan disesa disebabkan apa yang kita ucapkan? Lalu Nabi kata taqilas ka ummuk. Ini biasa orang Arab sebut, nak kata penting. Kalau nak kita maksud dia apa? Ibu kau berat. Beratlah ke atas kau ibu kau ni. Faham? Sakilat cakap umum. Berat ibu kau ke atas tanggungannya. Maksudnya apa? Penting yang benda tu. Jadi ya Muaz, wahal yakubban nasu fin nari ala wujuhim. Bukankah wahai Muaz? Jadi Muaz tanya. Jadi Nabi kata apa? Semua tu amalan lidah dia adalah penghulu semua amalan kita. Kata. Maksud dia itulah. Menyebabkan apa? Semua amalan kamu buat ni tak ada gunanya. Bila lidah kamu salah, membatalkan semua. Jadi habis. Dia pergi haji 10 kali. Kan? Rupanya tak ada apa-apa makna. Mulut sama kan? Allah. Balik mulut sama kan? Balik leceh-leceh ke orang ke dan sebagainya. Habis. Lalu Nabi kata, Muaz tanya, adakah nanti kita akan disebabkan lidah ni kita akan diseksa? Dia kata, takkanlah tak, wahai Muaz. Soalan dia tu lah. Mestilah apa? Bukankah Yakubban nas, ada manusia yang akan Yakubban ni mana? Muka neraka kan? Dia ada bara-bara. Bayangkan kita hari ni ada bara api, kita ambil muka orang, kita telangkupkan, kita tarik kat bara api. Faham? Macam tu. Dia kata, bukankah muka antara sebab muka manusia ni dikena ni sebab apa? Sebab lidah. Faham? Wujuhim ala manakhiri ila hasari al-sinata. Bukankah adakah di sini bukankah manusia dicampakkan dalam neraka dan diseret dengan muka-muka serta hidung mereka tidak lain disebabkan buruknya lisan-lisan mereka.
Sebab itu lisan jagalah. Ini 3 perkara yang besar, iaitu lisan penyebab apa? Dia dah buat baik tapi dengan lisan dia tak dapat kebaikan sebab asyik tergelincir kepada dosa. Yang kedua, apa? Rupanya menjadi penyebab Allah murka kat dia, lebih daripada orang lain buat dosa. Dia mungkin tak buat rasuah, dia mungkin kononnya kan semualah buatlah, tapi lisan dia tak jaga, dia silap, dia lebih menyebabkan apa? Berat murkaan dia. Nanti kita akan khususkan dosa-dosa lisan ni. Dan yang ketiga, menjadi sebab apa? Amalan lain sia-sia je. Sebab dia bila sayang timbang yang kita. Baik, kelebihan pula jaga lisan. Jadi kita dah takut dah, nanti rupanya ada juga kelebihan. Untungnya orang jaga lisan. Orang suka apa? Sabar. Walaupun dia sakit hati, tapi dia tak habis balik ke. Untung orang macam ni. Faham? Iaitu pertama apa? Amal soleh terpelihara. Okey. Sebab itu dalam satu ayat, ini surah Al-Ahzab ayat 30, surah 33 ayat 30, Allah berfirman mengingatkan kepada orang beriman. Jadi ini Allah cerita pada orang beriman saja, jaga lidah. Orang kafir tak, sebab memang itu perangai. Yang orang tak beriman memang tak akan jaga. Tapi orang beriman Allah suruh jaga. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadidan. Apa ni sadidan? Qawlan sadidan. Qawlan sadidan. Sadidan ni apa? Qawlan apa? Ucapan lah. Ucapan. Sadid ni maksudnya benteng. Kalau kita tengok kat sini mana ada sadid? Sini ada tak sanda? Kat mana terdekat? Tumpangan. Sad ni maksudnya tumpangan. Kalau nak sebut tumpangan bekuh apa? Sadul bekuh. Tumpangan apa? Kan? Tumpangan tu dipanggil sad. Sad ni, apa, kenapa sad? Sebab apa? Dia ada benteng yang menghalang air daripada melempar. Dia tahan. Berat tak benteng tu? Betul. Kalau sekali pecah memang apa? Habis lain pun pecah kan? Punya lah beratnya. Begitu juga kita dengan lidah ni, tahan cukup-cukup. Macam empangan ni sebelum, jangan muntah kan keluar. Tahan. Faham tak? Itu dah ibarat dia kena faham tu. Dah naik sampai kepala ni. Empangan tak pecah lagi. Relax. Astagfirullahaladzim. Dah habis. Faham tak? Macam itulah. Sad. Itu maksud sad tu. Okay? Sebab itu dalam Quran juga, surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan. Allah jadikan di antara dia ada benteng penghalang. Jadi yang kita faham ni, Allah suruh ucaplah ucapan tapis. Ucapan tu jangan main belasah yang cakap tanpa macam pangan pecah. Habis. Itu tak pangan kalau pecah, apa mudarat dia? Habis. Ada yang mati silap-silap. Itu juga dengan lisan. Bila kita hambulkan, pecah lah macam tu, apa berlaku? Ada yang mati, ada yang terfitnah, ada yang macam-macam lagi kerosakan berlaku. Jagalah lisan. Nak umpat ke kan, dah dia ni cerita pes ni, kau tahu tak apa? Astagfirullah. Tak jadi dah. Tak apa. Faham tak? Aku tak nak tahu. Tu dah satu lagi kak. Tak payah tahulah. Kan? Boleh tak letak cakap macam tu, orang yang nak cakap tu jadi cantik lah. Tak boleh cakap. Apa yang cerita? Cakap nak main cerita. Saya cerita lah. Saya dah belajar tadi ni. Ini termasuk umpat lah. Tak apalah. Takkan kita macam kita jadi lah. La ta'ata li makhluqin. Apa dia? Fi maksiatil khaliq. Tak ada taat, tak ada rasa taat. Cinta kepada makhluk tu, nak jaga ke? Itu lebih, nak jaga siapa ni? Jaga Allah dulu. Itu setakat dia tak ada apa-apa pun, kita nak beritahu dia. So, ini kalau kita pun layan, nama dia apa? Syaitan apa? Tadi dia belajar dah. Dua syaitan. Akras pula, dengar dia layan pula. Sedangkan kita lah sekarang ni, Allah hadirkan kita untuk apa? Mula dunia lah, betul mana ni? Kan? Tunggu orang lain mungkin lah, semua nak jaga semua yang akras lah nanti. Tak.
Yang cakap lah, tak boleh ni, kita empat ni tak apalah, tu aib orang, jagalah. Tu saya tak nak tahu, kalau saya tahu nanti saya lebih suka, saya lebih teruk pula ni, kan? Dia cuma buka sikit, kita lebih pula nanti. Jadi jaga-jaga dalam hal tu. Jadi waqulu qawlan sadida, tahan. Biasa aku dengar ayat ni, kita faham macam tu lah maksud dia, qawlan sadida. Jadi ini penyebab apa? Tengok ayat ni lepas ni Allah kata apa? Ni jaminan Allah. Yuslih lakum. Akibat kita buat, rupanya dapat manfaat besar. Apa dia? Yuslih. Allah akan baiki kita. Semua hal kita yang mungkin rosak sebelum ni Allah baiki. Tak nak ke Allah baiki? Siapa yang paling boleh baiki urusan tentulah Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan baiki untuk kamu amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan Allah akan ampunkan dosa. Sebab apa? Sebab dia jaga lisan je. Tadi kita belajar lisan dengan sikit cakap Allah murka kan. Tapi cuba tengok ni, sebab yang besar sekali apa? Sebab dia jaga tadi ya. Rasa macam terseksa dia nak jaga. Memang lah kan? Terseksanya nak tahan dia tadi nak cerita ni. Tapi bukan, sebenarnya ada kebaikan besar untuk dia. Apa dia? Allah baiki urusan dia dan Allah ampunkan dosa dia yang lain-lain. Subhanallah. Itulah. Boleh faham? Ayat-ayat penting untuk kita ingat. Ni wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini adalah orang yang dapat kejayaan. Siapa ni? Jadi dalam ayat ni, siapakah orang yang taatkan Allah dan Rasul? Antaranya orang yang menjaga lisannya. Siapakah yang orang yang dapat fazan, kejayaan yang sungguh besar? Orang yang menjaga lisannya. Faham? Ini poin dia kat situ. Siapakah orang yang Allah akan baiki amalan? Orang yang qaulan sadida, jaga lisan. Siapakah orang yang akan Allah ampunkan dosa? Orang yang jaga lisan. Siapakah orang yang mentaati Allah dan Rasul? Orang yang jaga lisan. Siapakah orang yang dapat kejayaan terbesar yang sebenarnya? Orang yang jaga lisan. Baik. Okey. Seterusnya, yang kedua, mendapat jaminan syurga. Jadi Nabi menyebutkan juga, Nabi ini jaminan daripada Nabi pula. Tadi jaminan daripada Allah. Allah jamin 4 benda. Allah jamin Allah akan bagi urusan, ampunkan dosa, Allah akan Allah claim dia ni orang yang taatkan aku, dan Allah beri kejayaan. Dalam ayat ni, dalam hadis ni Nabi sebutkan may yadman li. May yadman. Barang siapa yadman ni, daun ni meletakkan jaminan. Okey, siapa yang boleh jamin untuk aku? Nabi sebut kepada sahabat, siapa boleh jamin? Nabi katakan, kalau kamu semua boleh jamin untuk apa? Baina lahyaihi ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, menjaga apa yang ada di antara dua rahang dia dan jaga di antara dua kakinya. Dua kakinya, kemaluan, iaitu lisan dan kemaluan. Siapa yang boleh jamin dekat aku untuk jaga dua ni, aku jamin dia adman lahul jannah, aku menjamin dia syurga. Bayangkan ketika itu Nabi ada ni, Nabi cakap depan kita tu, siapa, kita tahu ni Nabi kan, Nabi cakap, siapa yang ada semua kamu ni, siapa yang boleh jamin jaga ini dan jaga kemaluan, aku jamin kamu masuk syurga. Sahabat dengar tu, ya Allah, di mana masuk syurga kan? Bayangkan macam tu Nabi cakap kita, kita rasa macam mana? Nak jaga ke tak nak jaga? Mesti nak jaga. Itu soalan kita kena bayangkan macam tu lah. Ini dah jaminan daripada Nabi SAW. Yang ke seterusnya, mencari muslim yang terbaik. Dalam hadis seterusnya, al-muslimu, semua ada nota kan? Semua ada nota kan? Saya baca je lah. Al-muslimu, orang yang muslim, seorang muslim yang sempurna itu adalah orang yang salimal muslimun. Orang-orang muslim lain selamat min lisanihi wa yadihi, daripada lisan dia dan juga tangannya. Jadi ini adalah muslim yang terbaik. Jadi kita nak ukur diri kita, kita tengok kita ni muslim terbaik ke tidak. Iaitu apa? Kadang-kadang ada orang datang je, orang sebenarnya takut, alamak dia ada pula. Dia tanda dia muslim tak baik. Kenapa? Lidahnya merosakkan. Dia datang, orang dah takut. Faham tak? Adakah kita yang macam tu? Janganlah. Ini lasernya ni jadi menyakitkan dia orang, semua orang tak nak.
mudah-mudahan kita ni boleh baiki diri kita termasuk dalam golongan yang terbaik. Baik, seterusnya yang keempat, seluruh anggota terjaga daripada dosa. Ini juga semua yang kita nak ni. Jadi tadi akibat buruk dengan akibat baik mana lagi banyak? Buruk ke baik? Kebaikan ke burukan? Jaga lisan ya? Kebaikan lagi banyak kan? Tapi susah nak jaga. Keburukan 3 je tadi. Kebaikan banyak tak? Ini dah 4 dah. Jadi seluruh anggota terpelihara daripada dosa. Nabi Iza ni Nabi sebutkan, Iza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Siapa cakap? Siapa yang cakap? Rasulullah. Tubuh kita cakap. Al-a'dha'u kullaha. Semua bahagian sendi kita ni seolah sedang cakap. Dengan apa? Dengan ni, kepala ni. Semua ni setiap bangun pagi kan, pagi-pagi tu kita bangun ni, sebab tu pertama sekali kita bangun ucap apa? Biar yang baik keluar. Sebab apa? Semua ni tengah apa? Tengah tunggu dia ni. Kamu tolong bantu kami Orang macam tu. Tengok dia kata apa? Jika anak Adam masuk pagi hari, semua tubuhnya merendah kepada lisan. Lalu kata apa? Semua suruh kata, ittaqillah, sebutlah yang baik, tolonglah. Kalau kamu hancur, kami pun habis. Bertakwalah kepada Allah, jangan menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah jaga ni, maka kami juga akan boleh istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga turut menyimpang. Ini juga design start, di mana starting kita pertama tu macam mana, insya-Allah dengan itu baik jaga. Seterusnya diangkat darjat di sisi Allah. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan mengucapkan satu kalimah yang mana kalimah itu Allah sangat suka. Tapi orang ni tak tahu pun, dia rasa macam biasa. Lepas tu ucaplah yang baik. Memang kadang-kadang kan benda tu pedih. Sebab tu ulil haq walau kana murad ni saya sebutkan. Ulil haq ulil haq walau kana murad. Kul ni maksudnya ucapkanlah sesuatu yang khair ke hak. Bukan kulil khair. Khair itu baik. Tak. Belum tentu orang lain rasa macam baik, tapi tak benar. Ramai orang sangka ini baik, tapi belum tentu benar. Tapi yang benar pasti baik. Sebab tu cakap yang benar, bukan cakap yang tak benar. Kadang-kadang dia sanggup cakap tak benar. Sebab apa? Sebab orang lain akan baik. Itu bukan sebab apa nak jaga hati tentunya kan. Ini kadang-kadang dia tak. Yang Nabi sebut cakap benar. Benar pasti baik. Walaupun benda itu pahit. Memang pahit akan menipu kita. Macam tadi kan, nak kata ini umpat ni, cakaplah betul, memang benda tu betul pun. Saya tak nak ini umpat, minta maaf. Bukan saya nak ni awak, minta maaf. Kita katalah, saya nak insaf. Memang macam pahit kan nak telan tu benda tu. Orang itu, kita nanti akan macam-macam baik pula dia ni. Kan, tak apalah. Memang kita cakap, ikhlas. Kan, jadi cakaplah yang benar, walaupun ianya pahit. Okay. Kadang-kadang benda tu remeh, tapi rupanya itulah. Rupanya yang kita buat tadi, semua amalan tadi tu nilai dia kecil je berbanding dengan yang kita cakap tadi. Sebab itulah lisan ini juga, lisan yang benar adalah jihad. Termasuk jihad. Nanti kita tengok ayat tu. Jadi dia tak sangka pun
perkataan yang diucap tu mungkin dia rupa pun, dia pun tak ada apa-apa pun, memberi kesan besar. Impak yang besar. Dia cakap tadi tu, sahabat dia terus tersedar insaf. Dia dapat unta merah dah. Faham? Kan kita dah baca unta merah? Kan? Apa dia hadis dia? Tapi ingat? Apa dia? La'ayyah diyallahu bika, kan? Min humrin, na'am. Pasti kamu unta merah ni, kan? Kamu beri orang lain yang petunjuk, kamu menyebabkan orang lain berada di atas hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Kamu menyebabkan orang lain dapat apa? Insaf, hidayah ni, itu lebih baik daripada Ferrari merah. Faham? Itu maksud dia. Kita tak sangka pun kalimah yang kubur tu rasa macam mula-mula tu tak terima, tapi akhirnya dia dapat. Jadi sila itulah nilai paling besar di sisi Allah. Nanti kita tengok, kita dah tengok nanti amalan kita, ya Allah ini punya, kita dah takut dah. Jadi kalau Allah tunjukkan satu amalan, ini kamu kena cakap dulu, besar di sisi aku, kan? Alhamdulillah ini. Lepas tu kita kena cakaplah betul walaupun baik. Betul kan? Jadi Allah angkat, yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah angkat darajat kepada dia. Dan disebabkan lisannya tadi. Okey, yang ke habis. 5. Baik. Habislah kita punya pengenalan pertama ni. Sebab itu lisan untuk cakap yang benar perlu ada apa? Perlu ada apa? Pertama sekali, hak. Perlu ada apa? Hak dari siapa? Buka surah 2 ayat 147. Ya? 2 147. Tak ada dalam tak? Surah 2 ayat berapa? 1 2 3. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran, al-haq. Al-haq ni maksudnya kebenaran, al-haq ni juga maknanya Islam, al-haq ni juga maknanya Allah. Banyak juga makna-makna lain, tapi semua yang berkaitan dengan apa yang Al-Quran sebutkan. Jadi kebenaran itu hanyalah datang daripada Rabbik. Jadi al-haq ni al-haq ada apa? Alif. Tengok tengok ni al-haq. Dimula dengan ada apa ni? Alif. Alif lam ni ada fungsi. Kalau kita belajar nama dia antaranya is Istil Rak. Istiraq. Apa makna? Istiraq maknanya karam. Maknanya atau tenggelam. Jadi kepada kalimah hak ni dah tenggelam. Faham? Tenggelam. Maksudnya apa? Semua maksud hak tu dah tenggelam, dah tak boleh lagi dah. Tenggelam dalam satu istilah apa dia? Hanya dari Rabb saja. Disebut kebenaran semua dah dikepung oleh apa? Hanya milik Allah saja. Semua yang tenggelam dalam itu maknanya. Sebab tu fungsi dia kat sini. Semua kalimah ni dah karam dalam ni, maknanya dia hanya milik siapa? Mir Rabbi. Itu saja. Cakaplah mungkin yang lain-lain tak ada. Tak boleh dia. Kalau ada itu batil, bukan hak. Lawan hak batil. Jadi kebenaran hanyalah daripada Allah. Sebab itu mana yang datang daripada Allah? Tentulah dalam Quran, tentulah hadis Nabi. Sebab itulah hadis Nabi penting. Hadis yang mana? Sahih, tengok. Bukan yang palsu. Macam mana pula palsu kita boleh kata kebenaran? Tak boleh.
Di fala takunanna minal mumtarin, kita pula kena buat apa? Fala takunan, jangan sekali-kali pun kamu termasuk daripada kalangan orang yang ragu. Mumtarin, ragu pula. Bila datang daripada Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh ragu. Okey. Jadi di sini disebut al-haqqu di sini juga, maknanya dia al-ilmu. Ilmu semua daripada Allah. Sebab itu dalam surah buka surah 6. Ya. Mana? Tenggelam, karam, tenggelam. Mana dia tak? Karam dan tenggelam. Boleh tak? Ambil balik, timbul tak boleh dah. Dah tenggelam tu dia punya. Gambaran dia macam tu. Fungsi al-istighraq. Contoh alhamdulillah. Ada tak alif lam? Itu nama dia al-istighraq. Segala puji itu boleh siapa punya dia? Allah. Ni yang kita puji orang bukan pun. Itu terima kasih saja. Puji diri sini lagi bila teruk. Tak boleh. Sebab apa? Puji semua milik siapa? Allah saja. Alhamdulillah, alif lam itu istighraq juga. Okey. Sama juga dalam surah 67, buka 67 ayat 26. 67 ayat 26. Ni lagi kuat agak sama. Ni juga okey, ayat ni kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah, sesungguhnya tidak lain. Innama, apa juga? Innama ni maknanya pembatasan dan penafian. Pengukuhan, penafian, pembatasan. Tidak ada lain pun, hanyalah al-ilmu. Al-ilmu ada alif lam tak? Sama juga, alif lam ni al-istighraq. Semua ilmu. Di sini dimasukkan al-ilmu nafi' lah. Ilmu ada dua jenis. Ilmu ada dua jenis. Al-ilm, satu nama dia nafi', nafi'. Dan yang satu lagi ghairu nafi'. Ghairu nafi'. Ilmu ada dua, satu yang bermanfaat, satu yang bukan bermanfaat. Yang bermanfaat semua daripada Allah. Yang tak ada manfaat daripada musuh Allah. Okay? Semua yang bermanfaat daripada Allah. Walaupun contohnya ilmu apa? Siapa hari ini yang boleh bina cipta kereta ke manfaat tak? Manfaat ke tak manfaat? Orang kafir lah kata-kata kan. Siapa yang ilhamkan? Semua datang daripada Allah. Walaupun orang kafir. Itu dunia ni. Semua memberi faedah manfaat. Tapi yang buruk, yang tidak manfaat, contohnya ilmu mencuri. Macam mana? Manfaat ke tak manfaat? Ilmu sihir, manfaat tak? Tak. Boleh tak kata-kata dari Allah? Tak, Allah semua yang baik saja. Kita tak boleh apa? Ini sebab tu kita kata subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada segala yang aib. Allah tak ada aib. Jadi sifat sesuatu yang aib dan disandar kepada Allah itu apa? Haram. Tak boleh. Jadi ilmu yang dimasukkan semua ilmu yang manfaat saja. Jadi sebab itu kita kena jelas juga. Jangan kata-kata hari ni orang pun kata, ini dia buat sihir. Ini ilmu Allah juga. Kan saya buat ni. Boleh tak? Habis. Tak boleh, haram. Bukan macam tu. Jadi semua yang ilmu yang bermanfaat semua daripada siapa? Allah. Innamal ilmu indallah. Semua ilmu daripada Allah. Indallah. Wa innama, ini utusan Allah, iaitu Nabi SAW, manusia terulung, teragung, ya, kan? Ana nadhirun mubin.
Nabi hanyalah penyampai yang menjelaskan ilmu-ilmu itu. Tugas kita juga macam itu, menyampai dan menjelaskan ilmu-ilmu itu. Nabi pun kena macam tu, kita memandang-pandang tak patut. Nabi sebut dalam ayat ni, ilmu semua yang Allah punya. Aku hanya sampaikan apa yang Allah telah sampaikan, tanpa tipu pun, tanpa bohong dan tanpa tambah pun. Nabi. Ini juga kita ni yang bukan Nabi lagi lah kena jaga. Jangan pandai-pandai je, ini Nabi buat, ini tak, bukan. Kena jaga lah. Boleh faham? Jadi itulah. Dan kita juga kena beri peringatan, nazir. Cara dia mestilah kena jelas, bukannya sama-sama. Tak boleh, mesti jelas. Okey. Baik. Jadi untuk menjaga lisan, untuk bercakap benar, mesti ada ilmu. Antaranya nanti kita akan bincang yang pertama. Ini adalah isi kandungan lah ni. Ini nanti saya bagi nota baru. Ini nota seterusnya. Jadi kita tengok apa yang kita akan bincang pada minggu seterusnya ni. Dosa lisan ada beberapa peringkat. Setiap tajuk saya akan masuk satu-satu. Ini lebih khusus. Okey. Dosa lisan ada 3. Pertama, akhta' ila Allah. Akhta' ala Allah. Dosa lisan, akhta'ul lisan ala Allah. Dosa lisan terhadap Allah. Iaitu inilah, ada dalam dia ada terpecah kepada 5. Berkata tentang Allah tanpa ilmu, berdusta atas nama Nabi, salah guna sumpah atas nama Allah, ataupun bersumpah atas nama selain Allah. Ini semua ada ayat dia dalil Quran dan hadis yang saya bagi. Dalam masa itu mencela makhluk Allah. Ni antaranya ada 3 hadis yang disebutkan. Ada orang dicela waktu, ada orang dicela angin, ada orang dicela ayam yang tak banyak, mencela semua makhluk lah termasuk. Memanggil orang-orang munafik sebagai sayyid, ini juga termasuk adalah Nabi bagi tahu dalam hadis. Mengatakan terhadap sesuatu yang terjadi, ini sebab apa? Kerana Allah dan kerana engkau lah. Kalau tak ada engkau memang tak jadi. Tak boleh juga. Ini kerana Allah dan engkau menjadi sebabnya. Begitu. Saya sembuh kerana Allah dan ubat ni sebabnya. Itu. Faham? Dia kata, kalau lah tak ada ubat ni, habis dah. Ni termasuk dosa besar. Sebenarnya dosa. Faham? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ini tidak masuk. Mengatakan ucapan, ni selalu tak cakap ni. Kalau lah begini mesti tak jadi kan. Mesti jadi macam ni. Kalau lah kan. Ini semua yang ke-8. Jadi dalam dosa lisan terhadap Allah ada 8 tajuk khusus. Dosa lisan yang kedua, tahap kedua, terhadap diri sendiri. Kurang juga. Ada 6 yang saya dapat poin. Mungkin ada lebih. Kalau ada kajian lagi mungkin boleh tambah lagi lah. Yang pertama, mengajak orang lain melakukan kebaikan, namun diri sendiri tak buat. Okay. Menceritakan rahsia hubungan kepada orang lain. Faham? Habis macam mana Ustaz kalau kita pergi sakit puan tu? Sakit puan macam mana? Itu di luar, itu ada disiplin khusus. Bukan mana kata kita pukul rata, ini semua ni langsung tak boleh, tak. Ada pula masalah tertentu dan orang tertentu saja yang ada autoriti yang boleh untuk diceritakan. Dan apa, nak baiki masalah, itu boleh lah, dibolehkan. Bukan semua lah. Tapi saya ni akan ambil hukum umum dulu. Hukum asal, haram, tak boleh. Yang saya bincang ni semua yang hukum asal dulu. Soalan lain nanti barulah kita buka pula. Rupanya ada pula hukum yang menyebabkan jadi boleh. Bahkan kadang-kadang boleh jadi wajib pula. Yang haram tadi asalnya, itu juga boleh jadi wajib pula. Adalah nanti. Yang ketiga, menceritakan aib sendiri. Yang keempat, mencela demam. Ni demam ringan je. Demam ringan pun tak boleh cela, apatah lagi sakit lebih berat. Dia pun mengeluh. Mengeluh tu dia sikit dah. Dia pun dah kira tak disukai lah. Nabi tak suka juga. Cela ni maksudnya demam ni menyusahkan lah. Aduh, demam lah, tak boleh buat pula. Ganggu betul lah. Betul. Faham? Sedangkan demam kebaikan lah. Kebaikan dia dah dosa banyak, demam tak nak pula. Fir'aun memang tak ada sakit lah. Allah tak nak bagi dia apa dosa.
Hakik tu untuk apa dosa? Faham? Meratapi mayat sama juga aniyah. Ini dibincang juga. Dan menyanyi dan muzik, mughani disebut. Nanti kalau tuan-tuan semua kita baca hari-hari semua akan rasa terkejut. Banyaknya benda tak tahu. Banyaklah benda yang kita sangka biasa tu berat. Faham? Okey. Betul. Saya tak bagi tak ada ke? Yang tajuk ada. Okey. Yang ketiga ni paling berdosa. Dan boleh jadi paling besar juga. Dosa lisan terhadap orang lain. Aqta'ul lisan 'alan nas. Pertama, dia ada 1, 2, ada 9 tajuk. Tapi bahagian pertama saja saya pecah lagi ada 8 tajuk. Pertama berkata dusta. Tajuk dalam kata dusta ni sebenarnya cara berdusta bentuk kedustaan sebenarnya ada banyak pecahan. Kita sangka ini bukan. Tak, dusta pun ada banyak kelasnya. Iaitu pertama berdusta dengan kata-kata apa? Menjadi saksi palsu. Ataupun dusta dia mimpi sesuatu. Memimpi sesuatu. Dia kata nanti menyebabkan apa? Orang tidak percaya dengan mimpi dia, habis. Yang ketiga dia sebarkan, share benda yang palsu, dusta. Mengaku nasab keturunan palsu. Saya keluarga Radin. Ini kan. Kerajaan mana? Kat mana kerajaan? Kerajaan dah binasa dah pun. Betul lah. Jadi ini benda-benda macam ni. Tujuannya apa? Supaya dia diangkat lah, kan? Berdusta untuk menyenangkan orang lain. Nampak tak? Yang satu lagi, Nabi cela. Nabi kata celaka orang macam ni. Banyak tak? Ini antara yang paling dekat juga lah. Sebab tu ia menjadi satu apa? Ini wa minan nasi may yashtari lahu wa hadis. Betul tak orang beli? Ramai tak orang suka ditipu sebab nak happy ke orang? Apa antara? Maharaja apa? Kan memang tujuannya itu. Yang dia buat tu, itu buat ke atau cerita ke atau bahan orang? Semuanya tak betul. Banyak rekaan pun dia kena ambil skrip rekaan. Itu dia buat supaya orang boleh pula tengok. Nabi kata apa? Wailun. Celaka. Buat dia bilang. Orang beli tak? Beli sebab dia jadi satu perniagaan. Betul tak? Jadi perniagaan kan? Jadi sesuatu yang haram telah menjadi perniagaan. Okey. Bersumpah palsu agar dapat mengambil hak orang lain. Ini juga ada serangan sampai kata apa? Ini pemadam saya, sumpah ni pemadam aku. Padahal bukan dia punya. Itu pun akan nanti awak tengok. Kita lagi yang lebih besar. Ini tanam ni saya punya ni. Lagi teruk lah. Okey. Yang ke seterusnya, sumpah palsu untuk lariskan barang berniaga. Ini buah grade A punya. Balik-balik tengok apa? Habis. Sama, sana ajas namanya. Yang ke-8, mengikat janji palsu. Dia dah janji, lepas tu dia rupanya tak. Ada orang lain, book dia lari. Dia kena kawan dia. Itu nama dia kazi, dusta semua. Seterusnya mengumpat. Ini tajuk khusus. Setiap tajuk sebenarnya kalau nak buat contohnya kazib saja pun buat satu lagi daurah kazib je. Sebenarnya setiap tajuk ni boleh buat satu daurah khas. Tapi saya akan bincang cerita ringan-ringan je. Ribah boleh buat satu tajuk hari ni. Ribah je buat 2 jam. Ribah saja. Macam-macam pecahan lagi sebenarnya ada. Faham? Luas tak ilmu Allah ni? Luas. Jadi mengadu domba 2 jenis. Nama dia satu An-Namimah. Nanti saya ceritakan kenapa Nabi sebut 2. Al-Qatad dengan Namimah apa beza? Ada beza. Itu al-wajhain dalam 2 muka. Menuduh orang lain melakukan perbuatan qazaf. Apa maksud qazaf? Qazaf ni menuduh orang lebih kepada buat maksiat. Seorang lelaki, suami ke seorang menuduh perempuan itu berzina sebetulnya. Qazaf. Seorang menuduh lelaki itu dia apa? Buat meliwat orang lain. Qazaf. Itu sebenarnya qazaf. Yang ke-6 mengejek al-sufriyah. Yang ke-7 al-aladul qasim. Yang ke-8 al-madah, memuji secara berlebihan, bodek.
Dan yang ke-9 mencaci maki orang lain. Jadi ini semua dosa terhadap orang lain. Jadi ingatlah dosa lisan kita akan bincangkan bab nanti bab pertama dulu, dosa lisan terhadap Allah dalam nota yang khas. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Ada soalan? Ada soalan silakan cepat. Soalan luar ke, soalan berkaitan kemudian silakan. Ini semua faham ada? Okey baik, cara itu dulu untuk hari ini. Aku qaul hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma inna na'udzubika min al-arwah wa min ilmin la yanfa' wa min qawlin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma'. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu